Ini termasuk dalam menipu. Imam Abu Hanifah pun kata kita tu tahu dah, memang menipu. Kita pun terima hak menipu tu. Cumanya halal ke tidak? Halal ke tidak? Jadi bagi Imam Bukhari-nya dan jumhur ulama, dia kata tidak halal. Bila tidak halal, kalau dia bersetubuh dengan isteri dia berzina, dosa dengan hamba tadi. Sebab tidak sah hamba tu, walaupun dia bayar. Sebab apa? Bukan dengan cara lagu tu. Sebab itu Imam Bukhari kata, kalau tuan dia dapat balik hamba tadi, walaupun dia sudah ambil duit, dia berhak ambil balik hamba tadi dan bagi balik duit. Itu hukumnya. Dan kepada orang yang colek tu, apakah dengan cara tadi dia sudah berasa puas hati dah, berasa lega, dia pun boleh bersetubuh dengan hamba tadi? Tak boleh. Kalau mengikut Imam Bukhari dan mengikut jumhur ulama, tak boleh. Sebab apa? Walaupun tuan dia tu tertipu, hakikatnya tidak. Sebab tidak berlaku ni. Pertukaran ini tidak sah. Bila tidak sah, dia telah melakukan sesuatu dengan cara tidak betul. Bila tak betul, gitu, tak boleh. Sebab itu tuan dia boleh ambil semula. Tuan dia boleh ambil semula hamba. Jadi memanglah Imam Bukhari dan orang lain dia kata ghadir itu asalnya makna dia belok ataupun khianat ataupun curang terhadap kerajaan, membatalkan tak setia kepada pemerintah. Memanglah begitu asalnya. Tetapi makna dia ni umum, bukan khusus dengan hak tu saja. Imam Abu Hanifah pula pakai doa tu khusus untuk tu. Mana ayatnya taat kepada pemerintah ni besar. Dan membatalkan ketaatan kepada pemerintah ni ada hukuman dia yang tersendiri di akhirat nanti. Ada penipu-nipu orang lain tu tidak lagu tu. Tak sebesar tu. Menipu orang lain besar-besar mana pun. Hak ni ada hukuman dia yang tersendiri. Imam Bukhari dan ulama-ulama lain dia kata hadirin memang asal tu, tapi boleh jadi juga hak mana khianat-khianat orang lain itu pun jadi lagu ni. Gitu. Jadi Imam Bukhari buat mari hadis ni. Hadis ni innama ana bashar wa innakum taqtasimun wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjati. Mu jangan ambil ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri jadi hakim. Apatah lagi kalau orang lain jadi hakim. Dia memutuskan kamu bayar, maka jadi halal ke perempuan itu kepada dia? Dah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dia kata jangan ambil. Sebab ambil, kalau ambil boleh habis neraka. Kalau halal apa boleh neraka je. Kalau halal apa masuk neraka? Apa boleh neraka? Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai hakim. Takkanlah orang lain lebih besar lagi kedudukan daripada Nabi. Tu hujah Imam Bukhari nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bui. Walaupun hakim, kita kira sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahulah. Zahirnya nampak orang ni sedap hujah dia, alasan dia, maka diberi kemenangan kepada dia. Sebenarnya dia makan tu hak tak betul, dia ambil hak tak betul. Bila dia menang, orang ni kena bayar ke dia. Sepatutnya dia kena bayar, orang ni pula kena bayar ke dia. Dia makan hak tak betul, jangan ambil. Walaupun aku yang memutuskan, sebenarnya neraka. Apatah lagi hakim-hakim yang lain tidak lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak dia kata, dia jawab, ini bab lain kata dia. Itu sebab itulah orang panggil puak-puak ni ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi. Ulama-ulama yang banyak guna fikiran. Banyak guna fikiran. Dia kata memang hak ni hadis ni dalam bab orang panggil amlak mursalah. Itu dia. Hak orang panggil amlak mursalah, beginilah hukumnya. Ini keputusan hakim itu hanya berlaku pada zahir sahaja, tetapi tidak berlaku pada zahir batin. Zahir dan batin tidak. Apa makna keputusan hakim itu berlaku dari segi zahir? Dari segi zahir itu maksudnya untuk menyelesaikan perselisihan dalam dunia ni. Bila hakim putuskan gitu, senyaplah, tak boleh buat apa-apa. Kalau buat juga, hakim boleh kenakan penjara pula. Boleh putuskan orang ni kena penjara, kena denda gitu gini. Jadi orang jadi tak langgar lah. Itu makna keputusan hakim dari segi zahir. Dari segi batin berlaku tak mana? Mana bukan setakat zahir saja berlaku. Akhirat di sisi Allah pun halal juga, baik juga, tidak berdosa orang yang melakukannya. Itu makna keputusan hakim dari segi batin. Apabila berlaku keputusan hakim dari segi batin, bermakna tak berdosa. Di sini dari segi batin tak berlaku.
Dari segi zahir, ya. Kalau hakim itu memutuskan dalam kes harta benda, orang panggil amlak mursalah ni, harta benda lah, benda hak ada. Benda hak ada. Tanah, rumah. Tanah, rumah ataupun hutang, duit. Dia kata orang ni berhutang dengan saya. Dia berhutang kau dia, duit tu benda ada. Ni rumah saya, ni dakwa ni rumah dia. Boleh ke dia? Pesaka ni boleh ke dia? Balah misalnya. Benda yang diperselisihkan itu apa benda? Harta. Yang jelas nampak. Jelas nampak. Dalam kes-kes yang seperti ini, keputusan hakim hanya berlaku dari segi zahir sahaja. Yang ni kalau orang tu dia awak senyap, walaupun dia tahu dia tak betul, hakim telah memenangkan dia. Dari segi zahir, tak boleh lawan, tak boleh hak ni adik sebelah lagi hak kalah ni, walaupun dia benar, dia tak boleh nak langgar, nak pergi bunuh, kau nak pergi curi kawan ni. Kalau dia curi, kerak tangan, tak boleh. Itu makna keputusan hakim berlaku dari segi zahir. Dia kena taat, patuh, ikut keputusan hakim itu dari segi zahir. Dari segi batin, mana tidak sah, sebab dia telah mengambil harta orang ni dengan tidak betul. Dosa dia. Boleh jadi di akhirat besok dia kena seksa, dan tidak halal kepada dia makan duit tadi, walaupun hakim kata hakim memenangkan dia. Sebab apa? Sebab kemenangan itu tidak berdasarkan zahir dan batin, hanya berdasarkan zahir sahaja. Tetapi dalam kes ni pokok dia kata, dalam kes yang berkait dengan uqud dan fusuh, keputusan hakim berlaku dari segi zahir dan batin. Itu dia. Keputusan hakim berlaku dari segi zahir dan batin. Uqud dan fusuh ni malam mana? Akad. Akad ni macam akad nikah. Akad nikah. Memang wali ni asalnya, wali ni siapa dia? Kita kata ibu bapa. Dalam kes-kes tertentu ibu bapa ni tak ada, atau ibu bapa tu orang kafir, siapa dia yang akan jadi hakim? Tidakkah hakim? Siapa dia kah yang akan menjadi wali? Tidakkah hakim? Bila hakim kata saya kahwinkan dia dengan awak, jadi walaupun dia bukan wali hak asal. Nak rayaknya hakim ni dia mempunyai kuasa lagu tu, yang meluluskan, melakukan keputusan dia tu dari segi zahir dan batin. Bukan dari segi zahir saja dah, dari segi batin pun. Mana kalau orang tu dengan dikahwinkan oleh, kita panggil wali raja, sah lah dari segi zahir dunia akhirat. Tidak kata dia berdosa, bersetubuh dengan isteri dia ke apa tadi, tidak. Begitu juga kalau hakim memutuskan hak ni, hak tina ni minta cerah, dia ya alasannya gini. Untuk lelaki ni tak saya cerah. Tak saya cerah dah cukup sebab dah bagi hakim banyak kali dia serabut dia pun. Dia boleh ceraikan, pisahkan. Tu kuasa hakim. Jadi pemisahan yang dilakukan oleh hakim itu sah dari segi zahir sahaja kah, ataupun dari segi zahir dan batin? Jawabnya zahir dan batin. Sebab apa? Sebab ini termasuk di dalam bab fusuh, fasakh, pembatalan akad, yakni mengadakan. Mengadakan sesuatu, akad nikah. Gapa dia nikah? Akad tu gapa dia benda? Tak ada benda kan? Tidak macam rumah, tanah tu tiba-tiba jadi halal, hak sebelum ni tak boleh, semata-mata dengan ucapan. Begitu juga dia batalkan. Kita kata hak ni kita kata dia mati pucuk lah, kita kata. Maka hakim boleh pisahkan. Jadi pemisahan hakim itu berlaku dari segi zahir saja kok. Kalau berlaku dari segi zahir lah orang kena kata dia ni isteri kawan ni, gitu. Tidak isteri kawan ni bila pisah, gitu saja. Kalau ke mana? Kau maknanya dari segi zahir dan batin? Jawabnya zahir dan batin. Maknanya tidak berdosa. Kalau isteri itu dia pisah dengan suami dia, tidak berdosa. Dia dakwa suami dia bahawa suami dia gini-gini, lepas tu hakim memisahkan, dosa ke dia di situ? Tidak. Dan keputusan hakim itu jadi walaupun suami tidak cerai. Itu orang panggil berlaku dari segi zahir dan batin, keputusan hakim itu. Hak ni dia kata hadis ni berhubung dengan amlak ataupun amwal mursalah, berhubung dengan harta benda yang nyata, bukan berkait dengan akad, bukan berkait dengan fusuh, bukan berkait dengan akad dan bukan berkait dengan fusuh.
Bukti dianya dia